Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so how are you today? Excellent, that's right. Alhamdulillah pada malam ni kita dapat bersama lagi dalam sesi sembang santai kita, sama dengan sesi bual bicara kita, untuk kita berkongsi pengalaman, berkongsi idea dan seterusnya menaikkan taraf profession kita, profession safety pada level yang seterusnya. Kerana saya yakin sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh beri manfaat kepada orang lain, dan sebaik-baik manusia adalah juga yang boleh memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Cuma kadang-kadang kita kena strategi balik, bagaimana kita nak menstrukturkan kerjaya kita, kita nak menstrukturkan juga masa depan kita. Kerana always remember, kita kena selalu ingat dalam perjalanan hidup ni tuan-tuan, dalam perjalanan career kita ataupun dalam perjalanan orang kata kita sendiri pun sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang pasti. Betul? Tak ada sesuatu yang pasti pun. Yang pasti itu cuma apa dah? Kematian. Yang pasti setiap orang pasti akan mati. Cuma bila itu kita nak mati tu. Itu yang kita kena bersiap selalu tu. Dan juga sama juga dengan kerja, dengan tugas kita, dengan kerjaya kita. Tidak ada sesuatu pun yang sure. Tidak ada pun satu, orang kata satu syarikat yang maybe ada lifetime employment. Tidak ada lagi orang kata boleh dikatakan syarikat yang maybe akan menjaga anda sampai akhir hayat anda pun. Okay? So therefore kita kena sentiasa bersedia. Bersedia untuk apa? Bersedia untuk orang kata escape route, ataupun bersedia untuk plan B, plan C, plan D dan sebagainya. Dan sebagai safety practitioner, kita mempunyai banyak kelebihan. Kita mempunyai banyak peluang sebenarnya untuk melihat peluang-peluang lain. Tapi yang paling penting bagaimana kita sentiasa bersedia untuk terus belajar. Bagaimana kita sentiasa bersedia untuk menambah ilmu kita. Masalah kita ni, kita malas nak spend masa dengan juga kita punya konsentrasi untuk belajar. Itu masalah utama dia. Masalah dengan safety ni bukannya apa sangat, kan? Kerana kemalasan kita untuk belajar contohnya. Kemalasan kita untuk pelajari benda baru, pelajari daripada pengalaman-pengalaman baru. Kadang-kadang nak mengharapkan baca buku tu, bukan boleh habis pun kadang-kadang, betul? Bila mengharapkan orang kata kita untuk ada continuous education program pun, kadang-kadang ia gagal untuk menaikkan kita pada level yang seterusnya. Masih lagi ditakuk lama aja. So that's why we have to be ready. Kita kena bersedia. Apa kita punya exit plan? Apa yang kita perlu buat sekiranya esok anda tidak ada kerja lagi, esok anda tak mampu lagi untuk bawa pulang maybe gaji kepada keluarga, esok anda tidak ada lagi peluang untuk maybe meneruskan kerja anda ataupun pergi ke tempat kerja anda yang biasa anda pergi. So therefore we have to be ready. Kita kena sentiasa bersedia supaya kita orang kata buat sesuatu dengan lebih baik. Kita buat sesuatu agar kita boleh bersedia untuk menghadapi the worst case scenario. Okay? Kerana apa? Bila kita bersedia on worst case scenario, kita akan lebih buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Kerana apa? Bila kita buat sesuatu bersungguh tu, kita akan dapat kebaikan dia, kita akan dapat manfaat dia, kita akan dapat kelebihan dia. Tetapi kalau kita setakat buat, orang kata sambil lewa, setakat buat, orang kata cukup makan je, atau setengah-setengah orang kata jangan nak cari makan saja, at the end of the day, ia tidak mendatangkan banyak manfaat kepada diri kita dan juga masa depan kita. Okay? So pada malam ni kita akan continue journey. Kita dah part 1, kita dah belajar bagaimana nak mula. Part 2 kita dah belajar apa training, apa benda-benda yang anda kena pelajari untuk jadi seorang trainer yang bagus. Hari ini saya nak share dengan anda apa pula kelebihan seorang trainer. Apa juga apa dia orang kata keistimewaan bila kita jadi trainer ni. So bila kita tahu apa keistimewaan sebagai trainer, so therefore kita tahu apa yang kita nak capai itu akan penuh dengan cabaran, tapi kita tidak orang kata mengurangkan semangat kita untuk meneruskan perjuangan kita. Okay, we have to understand that particular thing. Okay, samping tu siapa yang ada kat sini jangan lupa tolong share dan juga tolong like and love kat situ banyak-banyak sikit, dan juga komen. Dan insyaAllah pada malam ni saya akan share beberapa kelebihan, bukan hampir 5 atau lebih kelebihan bila kita jadi trainer ni, apa yang kita dapat. That is the most important part yang menjadi kita punya drive factor. Okay, menjadi kita punya pulling factor juga.
dan menjadi kita punya internal combustion factor. Supaya kita terus bergerak ke hadapan, kita terus orang kata bermotivasi untuk melakukan yang terbaik dalam apa pun kita lakukan dalam training. Kerana apa? Dalam training pun banyak cabaran dia. Okay, nanti kita akan belajar besok apa cabaran dia pula. Adakah anda bersedia untuk dicabar? Adakah anda sedia untuk menyediakan diri anda untuk menghadapi cabaran tersebut? Okay? So malam ni kita akan belajar lebih kurang 5 ataupun nanti tengoklah kalau ada mood saya bagi extra sikit. Berapa? Apa dia kelebihan bila kita jadi seorang trainer safety ni? Okay? So yang pertama, bila kita jadi seorang safety trainer ni, okay, kita akan ada orang kata pendapatan sampingan atau pendapatan kalau siapa yang mau jadi part time, dan saya biasanya pun saya tak cakap part time, saya kata dalam training ni is a professional punya task. Tapi because ramai orang kata yang part time kita pakai je lah part time dulu. Okay. So pertama sekali anda boleh dapat pendapatan sampingan. Okay, sama ada secara maybe eksklusif ataupun non eksklusif. Kerana apa? Pendapatan sampingan juga memberi kelebihan pada anda untuk beri sesuatu, ada buying power untuk bawa sesuatu yang lebih kepada keluarga. Itu penting. Okay. So berapa banyak fee dia? Akhir session kita akan share berapa banyak fee, berapa pendapatan seorang trainer, berapa scope, berapa orang kata fee yang sepatutnya bergantung pada apa yang kita ada. Saya akan share nanti. Siapa yang nak tahu berapa fee ataupun berapa pendapatan trainer, maybe boleh tulis kat itu nak, dan saya akan share nanti. Okay. So pertama, kita dapat alhamdulillah sedikit kelebihan dari segi kewangan. Kedua, kita akan ada juga peluang untuk travelling. Kerana apa? Jadi trainer ni jarang kita dapat stay pada satu tempat. Kadang-kadang kita akan travel ke satu negeri, kita akan travel juga ke satu tempat, daerah ke satu daerah. Kemudian kita ada peluang juga untuk berjumpa, travelling ke keluar negara kalau kita involve dalam overseas dan sebagainya. So itu juga satu pengalaman, satu orang kata sesuatu yang kelebihan sebagai seorang trainer. Ketiga, sebagai seorang trainer juga kita ada peluang untuk sharing, berkongsi pengalaman kita, berkongsi ilmu kita. Kerana apa? Bila kita berkongsi, kita akan rasa release, kita akan rasa berpuas hati. Kerana bila kita share, we have more actually. Okay, so be able to share dengan orang, be able to share kita punya pengalaman, all that things, betul? Especially bila kita pakar dalam bidang tersebut. Tapi ingat, kalau nak share pun kena ada komunikasi yang bagus. Kalau nak share pun kena ada cara berkomunikasi dengan baik, dengan tepat. So therefore, kita juga kena make sure kita pelajari bagaimana nak komunikasi dengan bagus. Betul? Anda faham? Next, seterusnya. Okay, siapa yang ada kat sini tolong tulis kat bawah ni, supaya mereka-mereka yang lambat tu boleh juga dapat sedikit manfaat daripada session kita ni. Betul? Okay, dan at least anda boleh tahu apa kelebihan dia. Dan bila kita dah tahu kelebihan tu, kita tahu adakah apa yang kita nak invest atau sesuatu yang kita nak korbankan tu worth ataupun tidak. Betul? Okay, good. Dan saya sendiri pun tuan-tuan puan-puan, okay, terah orang kata melakukan banyak training, lebih daripada 10 negara. So daripada situ berbagai pengalaman yang kita dapat, berbagai orang kata dugaan dan cabaran yang kita ada. Tetapi ia memberi kita lebih kekuatan, lebih pengalaman untuk berkongsi sesuatu dengan lebih baik. Anda dapat. Okay. So seterusnya, yang keempat. Okay, siapa yang ada tolong tulis kat bawah tu. Okay. Yang keempat, apa kelebihan kita sebagai seorang trainer? Okay, kita boleh juga ada kita akan ada satisfaction, ataupun kepuasan. Kenapa? Bila anda dapat berkongsi dengan lebih ramai orang, anda akan rasa kepuasan yang best. Kerana apa? Hasil daripada apa yang anda kongsikan itu, orang boleh berubah. Kemungkinan orang akan menggunakan ilmu itu sepanjang hidup mereka, sepanjang karier mereka. So itu adalah satu kepuasan yang tidak dapat dibeli hanya dengan duit. Yes, duit itu penting, tapi kepuasan juga adalah sebahagian daripada perjalanan yang kita kena dapatkan juga. Okay. So next, apa dia kelebihan lain? Yang kelima, kelebihan juga sebagai seorang trainer, kita akan always dalam keadaan learning mode. Apa dah? Okay, itu yang kata kelima. Apa dah? Dalam keadaan learning mode. So bila anda dalam keadaan learning mode, anda akan tahu bahawa setiap perkara yang berlaku adalah untuk anda belajar. Setiap perkara yang berlaku adalah untuk pembelajaran anda.
Dan setiap perkara yang berlaku adalah untuk anda berkongsi kepada orang lain. Betul? That is penting. Okay. So we are at the learning mode. So that's why penting untuk anda sentiasa dalam learning mode, supaya anda sentiasa bertenaga, sentiasa bermotivasi, tidak berharap hanya pada sesuatu saja. Faham tak? Dan yang paling penting, anda tidak berharap hanya kepada manusia. Okay. Itu juga amat penting. Dapat. Okay. Dan seterusnya, saya beri ekstra lagi. Tadi yang 5 je. Siapa yang ada tulis kat itu 5. Okay. Seterusnya, apa lagi kelebihan sebagai seorang trainer? Okay. Sebagai seorang trainer juga, anda akan berpeluang untuk, dia kata apa dah? Untuk dapat reward. Reward dari segi apa? Reward dari segi orang kata respect. Reward dari segi trust. Selain daripada reward kewangan, reward sebagainya. So dari segi respect dengan trust pun sama juga. Kerana saya believe, bila anda menjadi seorang trainer yang bagus, anda jadi seorang penyampai yang bagus, indirectly anda akan sampaikan perkara yang betul, dan ia akan memberi reward dari segi trust dan juga reputation yang bagus. Itu penting. Kerana apa? Untuk jadi seorang trainer yang bagus, anda kena bina reputation anda. Bukan hanya bergantung kepada orang kata orang lain saja. Always remember that. Good reputation is very critical and important as a trainer. Okay. So siapa yang ada kat sini, tolong love and like. Okay, siapa ada kita tengok yang ada kat sini. Okay, pertama kita ada siapa? Syarul. Apa khabar Syarul? Sihat Syarul? Syarul Faris. Dengar dah kerja tempat baru, supaya sentiasa excellent. Always remember untuk recharge bateri. Okay. So bagus. Kita ada juga Kamaraj. Apa khabar Kamaraj? Kita ada juga Chanaka Stanley. Apa khabar Stanley? Vini, apa khabar Vini? Okay, kita ada Arif. Apa khabar Arif? Yang ada kat sini, jangan lupa love, like, share sikit. Love lah sikit kat situ. Okay, good. Kita ada Azam juga. Apa khabar Azam? Kita ada Arif. Arif Zaini kita. Okay. Good. So kita ada juga Irwandi. Apa khabar Irwandi? Jacqueline. Apa khabar? So jangan lupa untuk love dengan share. Dan insyaAllah doakan juga kesihatan saya untuk saya share setiap malam mana yang saya available untuk kita berkongsi. Kenapa saya cakap terus tuan-tuan? Tak ramai orang yang nak berkongsi perkara-perkara macam ni. Okay, tak ramai orang yang nak berkongsi pengalaman, seterusnya berkongsi teknik, cara-cara bagaimana kita nak menuju sesuatu yang maybe is not a long term, is not a short term, but long term goal. Faham tak? Dapat. Tapi masalah kita ni, bila kita nak belajar, kita tak ada guru, kita tak ada mentor. Itu yang belaga linding aja tu. Okay. So therefore, jangan lupa juga, okay, siapa-siapa yang ada kat sini, tolong share juga dengan kawan-kawan. Please. Siapa-siapa yang belum dapatkan buku The 5 Pillar of Excellent Safety and Health Practitioner, so tolong daftar diri. Okay. Tolong register diri anda pada link yang diberikan, supaya anda dapat gunakan buku ni. Okay, buku ni kita akan launch masa program IOP kita nanti. Okay. So pada bulan orang kata bulan depan, awal bulan depan, kita akan ada program IOP, di mana program IOP ni akan mengajar anda tentang the 5 pillar. Okay, bagaimana nak jadi seorang excellent safety practitioner. So dapatkan buku ni, kerana buku ni kita beri secara percuma. So anda tahu mana untuk jadi seorang profesional, untuk jadi seorang yang excellent, kena ada pillar dia. Kena ada sesuatu yang anda kena tahu. Okay, bagus. Okay, so therefore anda be able to prepare yourself to much more better state. Anda be able to prepare yourself to become much more, orang kata, ready untuk menghadapi masa-masa mendatang dalam profession safety kita. Okay, so jangan lupa. Dan juga insyaAllah, siapa-siapa yang belum lagi hadir kita punya session, pada 28 Jun kita akan ada Awareness with Impact AWI. Macam hari ni pun kita ada juga kita punya session AWI, Awareness with Impact, di mana kita berkongsi dengan hampir lebih daripada 20 orang. Kita tahniah kepada mereka-mereka yang hadir pada hari ini. Kita telah kita buat AWI, Awareness with Impact, pada hari ini juga, di mana hampir dekat 20 orang telah attend kita punya awareness pada semalam dan hari ini. Semalam kita buat awareness, hari ini kita buat high-rec punya training. Dan kadang-kadang orang selalu komplain, oh Cik Fakrul online ni kadang-kadang bosan lah, tak menarik lah, tak ada impact lah. Hello, anda kena tahu yang tadi impact ni bukan hanya bergantung kepada face to face ataupun online. Sama ada di online atau face to face, ia juga bergantung pada creativity of the presenter, creativity or competency of the trainer. That's why saya selalu pesan,
nak pergi apa-apa training, apa-apa course, tengok adakah mereka yang present, mereka yang sampaikan tu adalah orang yang expert ataupun tidak. Itu penting. Kalau tidak, nanti anda hanya dapat buang masa, dapat sertifikat, tapi ilmu yang anda dapat, maklumat yang anda dapat, tak bawa anda ke level yang seterusnya. Betul? Anda dapat. Okay? So that's why penting untuk kita tahu bahawa perkara yang kita belajar akan bawa pada level yang seterusnya. Dan juga masa yang saya bagi tahu, penting juga anda dapat sesuatu yang menaikkan value diri anda. Betul? Anda dapat. Dan last sekali, yang paling penting, apa kelebihan kita untuk jadi seorang trainer? Yang paling penting adalah dalam menjadi seorang trainer, kita akan left kita punya legacy. Kita akan tinggalkan legacy kita kepada anak murid kita. Kita akan tinggalkan legacy kita maybe kepada ilmu-ilmu yang kita sampaikan. Kita akan tinggalkan legacy kita kalau anda telah tulis buku dalam bentuk buku-buku yang anda tulis. Itu sebenarnya saya prepare e-book ni. Nampak ni? E-book ni juga sebagai buah tangan saya pada anda semua. So dapatkan e-book tu supaya anda boleh gunakan, anda boleh refer. Tidak ada lagi masalah try and error. Tidak lagi orang kata masalah untuk try dulu, try. No. Dalam safety kita don't try and error. We have to try and adjust. Apa dah? Try and adjust. Okay? Dan juga ingat, sebagai seorang trainer, anda akan tinggalkan legacy kenangan yang terbaik. Dan juga kalau kita sebagai orang Islam, akhir juga kita akan tinggalkan kita punya amal jariah. Betul? Amal jariah kita dalam bentuk ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain, yang akan boleh digunakan oleh orang lain sampai bila-bila untuk memperbaiki kehidupan dia dan memperbaiki kehidupan orang lain. Okey, boleh? Dan insyaAllah, jangan lupa siapa-siapa yang belum mendaftar, kita akan ada sesi AIOP kali sesi kedua tahun ni. So jangan lupa daftar untuk kita punya IOP punya program pada 1 hingga 3 Julai ni. Okey, di mana anda akan belajar apa dia leadership. Anda akan belajar apa dia, bagaimana nak berkomunikasi dengan baik. Dan satu lagi, anda akan juga belajar apa dia, psikologi dalam safety. 3 in 1. Kerana benda ini penting untuk anda fahami bahawa ia adalah strategi kita yang terkuat untuk menjadi seorang safety practitioner yang cemerlang. Okay? So, terima kasih kepada siapa yang ada kat sini. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi malam besok. Malam besok kita akan share best lagi. Kerana besok kita akan share apa juga orang kata cabaran-cabaran bila menjadi seorang safety trainer ni. Apa dugaan-dugaan yang besar yang kita dapat bila kita jadi seorang trainer. So bila kita tahu apa kelebihan, kita tahu apa dugaan dia, dan kita lebih bersedia. Kita tak lagi orang kata try and error, tidak lagi berlaga dinding. Faham saya on that part? Dan ingat, untuk jadi safety trainer, you boleh bermula di mana anda berada sekarang. Okay? Di mana anda berada, contohnya kat company anda, buat induction dengan baik, buat induction dengan impact, buat orang kata toolbox dengan bagus, buat anda punya orang kata internal training dengan bagus, betul? Dan juga buat anda punya maybe briefing dengan bagus. So indirectly anda sedang menajamkan senjata anda. Okay? So always remember, apa yang anda buat pun do your level best, because how you do things is how you do everything. Apa nak tulis kat bawah ni? How you do things is how you do everything. And always remember, give nothing less but excellent. Apa dah? Give nothing less but excellent. Okay? So insyaAllah kita jumpa lagi malam besok dalam satu topik yang lagi best esok. Okay? So stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay, bye.